Yang kedua, kenapa Richard perlu dimenangkan untuk mewakili rakyat di Parlimen Sibu ini? Pertama, kenapa? Kerana untuk memperkukuhkan suara Pakatan Rakyat di dalam Parlimen. Ini sangat penting, tuan-tuan. Sebab suara Pakatan Rakyat ialah suara yang membawa hasrat hati nurani rakyat. Tak ada pemimpin Barisan Nasional apabila kerajaan mencadangkan untuk kenaikan harga gula, kenaikan harga minyak. Tak ada pemimpin ahli Parlimen Barisan Nasional yang membantah sebarang bentuk kenaikan yang cuba dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional. Tak ada. Yang menentang sebarang bentuk kenaikan, khususnya kenaikan harga minyak, ialah ahli-ahli Parlimen daripada Pakatan Rakyat. Tak ada pemimpin Barisan Nasional, ahli Parlimen Barisan Nasional yang menentang hasrat kerajaan Barisan Nasional untuk melaksanakan cukai barangan dan perkhidmatan, iaitu GST. Tak ada ahli Parlimen Barisan Nasional. Pelaksanaan pembentangan rang undang-undang cukai barangan dan perkhidmatan ini ditangguh. Kerana apa? Kerana gelombang penentangan yang kuat daripada ahli Parlimen Barisan Nasional, daripada ahli Parlimen Pakatan Rakyat, dan juga daripada Pakatan Rakyat, dan gelombang ini kita tiupkan di seluruh negara. Maka akhirnya Barisan Nasional, kerajaan terpaksa menangguh pembentangan Akta Barangan dan Perkhidmatan, seperti mana disebut oleh saudara Wan Zainal tadi. Akta yang akan mencengkam kehidupan kita, akta yang akan mengenakan beban yang teruk yang terpaksa ditanggung oleh masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Jadi sebab itu bagi saya, tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, kita memerlukan seorang lagi, kekuatan baru, nafas baru, darah baru dalam Parlimen, iaitu Richard akan menjadi penyuntik baru, kekuatan baru, nafas baru, darah baru kepada perjuangan rakyat dalam Parlimen pada pilihan raya kecil ini. Sebab itu kita memerlukan Richard. Oleh sebab itu, saya mengharapkan bahawa tuan-tuan semua akan memberikan kepercayaan kepada Richard. Untuk kita menyuarakan hasrat dan hati nurani rakyat. Untuk kita, seperti disebut oleh Dr. Maria tadi, memainkan peranan check and balance kepada kerajaan yang memerintah ini. Walaupun kerajaan kadang-kadang tidak peduli, tetapi kita nak beritahu kepada mereka, jika mereka tidak peduli, suara yang dibawa oleh ahli Parlimen Pakatan Rakyat yang merupakan suara hati nurani rakyat ini, bermakna bahawa mereka akan bersedia menghadapi nasib malang mereka dalam pilihan raya umum yang akan datang. Tuan-tuan nak lihatkah? Selepas ini, bekas Perdana Menteri bila dia bersara, kerajaan akan hadiah rumah dia 12 juta ringgit. Ini Ketua Menteri masih dalam perkhidmatan. 30 juta istana. Ini Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi, dia bersara. Dia ada pencen. Dia jadi penasihat NCR, penasihat koridor, 10,000 sebulan. Pencen selaku Perdana Menteri dah berapa belas ribu. Allowance untuk penasihat koridor 10,000. Allowance sebagai pengurusi JAKIM 2,000 sebulan. Allowance ini dan sebagainya. Itu pun kerajaan bagi lagi kepada dia. Rumah bernilai 12 juta. Sekarang sudah pun 50% kemajuan projek pembinaan rumah untuk dihadiahkan kepada bekas Perdana Menteri. Dia dah bekerja lama, dia dapat gaji. Apa dia tak ada rumah ke? Masalahnya ialah siapa? Masalah rakyat di mana? Di Sarawak, di Dun Nangka ni yang memerlukan penyelesaian masalah tanah. Tanah merupakan benteng akhir hidup rakyat di Dun Nangka ini khususnya. Ini benteng akhir kita. Kalau tanah ini dirampas oleh kerajaan, hilanglah kekuatan benteng kubu akhir pertahanan
kehidupan masyarakat seorang rakyat di dalam negeri Sarawak ini. Tetapi tuan-tuan, ini tidak diselesaikan. Puluhan tahun Perdana Menteri baru bersara. Berapa tahun? Setahun. Baru setahun bersara. Rumah untuk Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri 12 juta. Sekarang sudah 40% lebih kemajuan projek di persiaran Mahimeru di Kuala Lumpur. Saya membongkarkan dalam parlimen. 12 juta. Apa dia miskin papa kedana seperti mana orang kampung Nangka yang tak ada rumah kah? Sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, inilah akibat daripada penguasaan yang begitu besar yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Dia rasa dia boleh buat apa sahaja. Dia cuba sembunyikan daripada rakyat. Amalan rasuah berlaku berluasa dalam negara kita. Enjin jet hilang. Ini dia beli kapal terbang 8 buah jet untuk melatih pilot TUDM untuk bawa jet pejuang. Dia beli 8 buah. Harga dia 88.8 bilion ringgit. Jet tanpa enjin. Yang enjin hilang 2. Yang dia beli tanpa enjin 8. Sudahlah dia beli tanpa enjin 41 juta ringgit Malaysia sebuah tanpa enjin. Sedangkan negara Eritrea, tentera udara Eritrea, Eritrean Air Force, beli hanya 20 juta dengan enjin. Orang kulit hitam belah Afrika, Eritrea belah Afrika tu lebih cerdik daripada pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Inilah menyebabkan kehilangan wang kita. Brunei, negara yang sudah kaya raya, hasil minyak, saya kira bawa banding dengan rakyat Brunei ni, tak habis makan, tak habis makan, bercucu-cucu, sampai bercicit, tak habis makan. Hasil minyak yang ada di negara Brunei, negaranya kecil, rakyatnya sedikit. Kerajaan yang pemurah hati Barisan Nasional sedekah 2 blok minyak yang bernilai 320 bilion ringgit kepada orang kaya Brunei. Sekarang bukan kata Sarawak dia nak jual, dengan tuan-tuan semua dia akan jual selepas daripada ini. Diberikan sedekah untuk kenduri arwah kepada Brunei, kenduri arwah rakyat Sarawak dan Sabah. Itu saya sifat seolah dia sedekah 2 telaga minyak tu, seolah sedekah untuk apa? Kenduri arwah untuk kematian rakyat Sabah dan Sarawak yang mendiamkan diri tanpa menuntut kehilangan yang besar kepada sumber hasil negeri. Bayangkan kalau 5% royalti minyak daripada 320 bilion, bermakna 16 bilion ringgit yang akan diperoleh kepada rakyat Sarawak ataupun rakyat negeri Sabah. Sekarang hilang, dia beri, jual wilayah, jual negara. Kenapa? Kerana pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, mereka hanya memikirkan persoalan kepentingan diri mereka daripada memikirkan persoalan kepentingan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Sebab itulah bahawa faktor ini merupakan faktor yang sangat penting digabung dengan 2 faktor yang pertama yang saya sebutkan tadi, yang telah diperjelaskan secara detailnya oleh saudara Wan Zainal tadi, sudah cukup untuk meyakinkan tuan-tuan, membulatkan tekad, menguatkan azam tuan-tuan semua untuk pastikan bahawa pilihan raya kecil Sibu ini, undi kita untuk siapa? Undi kita untuk siapa? Undi kita untuk siapa? Undi kita adalah untuk Richard daripada parti DAP yang mewakili Pakatan Rakyat untuk menggerakkan gelombang baru bagi menghasilkan politik